Selamat pagi ya pada anda semua. Jadi pagi ini kita akan bersama dengan 3 orang guru pengajian perniagaan untuk memberikan kalimat pada anda semua, memberi pengenalan mengenai subjek pengajian perniagaan. Subjek ini mungkin asing bagi setengah anda. Separuh anda yang tak pernah mengambil mata pelajaran pengajian perniagaan SPM dahulu. Tetapi ada banyak juga yang mengambil subjek ini. Okey. Jadi kita anggap kalimat pagi ini sebagai satu orientasi pada anda lah, untuk memulakan kehidupan anda sebagai pelajar pra-universiti STPM untuk penggal 1 ini. Okay? Walaupun dalam keadaan pandemik ini kita mesti melaksanakan PDPR lah. Pastikan diri anda menghadiri PDPR setiap kali cikgu melaksanakannya. Semua pelajar wajib menghadiri PDPR ini, sama melalui Google Meet, Telegram atau aplikasi WhatsApp, atau cara-cara lain yang ditetapkan oleh cikgu lah. Jadi anda mesti hadir. Jadi subjek ini untuk dia bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran perniagaan dalam di kalangan pelajar, supaya anda boleh meneruskan pengajian di universiti. Di universiti nanti banyak pilihan kursus seperti keusahawanan, bidang pengurusan, bidang keuangan. Banyak pelajar kita telah berjaya mengambil kursus-kursus tersebut di universiti. Kamu boleh bertanyalah pada senior-senior anda. Okay. Pengajian perniagaan ini objektif dia, anda boleh baca slide itu. Antaranya memahami, menghayati bidang perniagaan. Anda telah tahulah perniagaan di sekeliling kita. Semua orang tahu di mana saja wujudnya perniagaan, sama ada perniagaan dalam negeri ataupun perniagaan di peringkat antarabangsa. Yang kedua, memahami fungsi perniagaan, merangkumi. Kita perlu mengurus perniagaan, pengeluaran, pemasaran, keuangan dan akhir sekali sumber manusia. Next, mengurus dan menyelesaikan masalah perniagaan berkaitan dengan pengeluaran, pemasaran, keuangan dan sumber manusia. Kita perlu selesaikanlah terutama sumber manusia, masalah keuangan. Tanpa wang macam mana nak melaksanakan perniagaan? Manusia tidak boleh anda kawal, tidak bolehlah membantu anda mengauk keuntungan atau mencari pasaran dan sebagainya. Selamat pagi Cikgu Chong. Maaf saya mengganggu. Saya Mr. Ni dari PBD. Mohon cikgu CD iaitu off mic dia sebab echo sikit suara dia. Thank you. Boleh teruskan Cikgu Chong. Okay. Sorry. Okay. Kita tengok yang keempat. Okay. Subjek ini membantu anda memahami dan menghayati peranan, fungsi dan tugas pengurusan dalam organisasi sebuah perniagaan tersebut. Jadi pelajar juga boleh memahami dan menghayati peraturan dan keperluan pengurusan perniagaan. Okay. Mata pelajaran ini juga akhirnya membantu anda membina kemahiran, menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam perniagaan pada hari ini. Okay. Next. Seterusnya, membina kemahiran berkomunikasi
dan bekerja secara berpasukan dan dengan berkesan. Jadi dalam perniagaan ini, subjek ini cuba menerapkan semangat kerjasama secara berpasukan. Anda mungkin waktu anda belajar, anda diminta bekerja membentang secara dalam kumpulan atau secara berpasukan lah untuk membina kolaborasi atau kerjasama, semangat kerjasama. Tak boleh bekerja sendiri ya. Jadi yang seterusnya, subjek ini juga membantu anda memahami dan menghayati bidang keusahawanan. Jadi bidang keusahawanan pada hari ini sangat penting untuk kita memajukan ekonomi serta taraf hidup rakyat negara ini. Membina kemahiran untuk menceburi bidang keusahawanan. Seterusnya, memahami dan menghayati peranan perniagaan dalam pasaran antarabangsa. Jadi banyak isu-isu global atau peringkat antarabangsa yang berlaku pada hari ini. Anda contohnya perang perdagangan, maka anda boleh memahamilah. Sebelum ni anda tak faham apa dia perang perdagangan antara dua buah negara, contoh dia lah. Dan isu-isu kerjasama di peringkat antarabangsa. Mengapa negara kita perlu berdagang dengan pasaran antarabangsa. Jadi anda boleh tahu melalui subjek pengajian perniagaan. Yang ke-11, subjek ini juga membantu anda memahami dan menghayati etika dan tanggungjawab sosial perniagaan. Samping kita mengaut keuntungan, maka perniagaan juga perlulah membantu meningkatkan taraf hidup, menjaga kebajikan masyarakat. Contohnya melalui derma. Kalau berlakunya bencana, maka perniagaan perlu bersama-sama bertanggungjawab. Jangan hanya mengaut keuntungan sajalah, itulah maksud dia. Jadi kita perlu memikul tanggungjawab, walaupun kita usahawan yang berjaya. Okay. Sila lihat pada slide jenis ujian. Okey. Jadi setiap penggal, iaitu penggal 1, 2 dan 3, abaikan yang keempat dulu sebab yang keempat adalah kerja khusus. Penggal keempat. Penggal keempat serentak dengan penggal yang ketiga atau semester 3 lah. Jadi penggal tulis adalah dilaksanakan bagi setiap penggal. Jadi setiap semester atau setiap penggal anda akan melalui satu ujian bertulis. Yang merangkumi setiap ujian bertulis itu ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 10 soalan struktur. Bahagian A ada 10 soalan struktur, esei pendek. Jadi bahagian A ada 50 markah. Bahagian B pula ada dua bentuk soalan, iaitu soalan kajian kes dan soalan esei pilihan. Esei pilihan adalah ada dua soalan pilihan juga lah. Anda pilih satu. Soalan kajian kes, anda akan menjawab soalan berdasarkan fakta yang anda belajar. Lepas tu kaitkan dengan kes yang ada dalam petikan tersebut lah. Anda kena keluarkan perkaitan kes tersebut untuk dikaitkan dengan fakta yang anda belajar sewaktu PDP lah. Jadi setiap penggal akan ada 100 markah, tetapi pemberat dia dibahagi pada, anda tengok pada markah dan pelajaran itu. Jadi setiap penggal anda ujian paper ini, 3 paper. Lepas tu wajaran dia macam mana. Penggal 1, jika anda lulus maka anda dapat A solid, katakanlah anda akan mendapat 25%.
Lepas tu penggal 2 pun sama juga 25%, penggal 3 pun 25%. Penggal keempat iaitu kerja khusus yang anda buat juga merangkumi 25%. Jadi jumlah dia 100%. Ini okay. Belum lagi Cikgu Max. Next, previous slide. Okey, kita tengok masa menjawab. Pelajar sila tengok pada okay, jadi masa menjawab ini sama semua setiap penggal, setiap kertas iaitu setiap penggal ini masa dia ialah 1 jam 45 minit. Masa ini adalah sangat orang kata pack ketat, ataupun kalau anda ingat-ingat lupa banyak pelajar terkejar-kejar menjawab soalan ni. Jadi anda perlu bersedia lah. Okay? Dan sangat mencabar. Banyak orang kata dia tak cukup masa untuk menjawab. Sebab dia mungkin pada bahagian B lah. Tetapi jadi anda perlu buat banyak latihan bersama dengan guru subjek anda lah. Bincang, kalau tak faham tanya. Anda sendiri pun perlu berusaha untuk mengingat semua fakta yang diajar. Jadi 1 jam 45 minit setiap paper. Penggal 1 pun sama, penggal 2, penggal 3. Okay. Penggal keempat tak ada ujian lah sebab itu kerja khusus. Okay. Next slide, Cikgu Mac. Thank you. Okay. Ini ringkasan tadilah seperti yang saya kata tadi. Okay. Bahagian A adalah soalan wajib, bahagian B pun wajib nanti. Soalan 1, soalan struktur, 10 soalan pendek, iaitu esei pendek lah. Meliputi semua tajuk bagi setiap penggal. Jadi pelajar boleh tahulah di sini biasanya pembahagian ikut bab. Penggal 1 ada 5 bab, maka soalan biasanya 1 bab 2 soalan lah. 50 markah. Soalan dia berbentuk macam ini. Kata kerja dia, jelaskan, terangkan, uraikan, bezakan dan berikan. Okay, next. Okay, soalan bahagian B. Ya, saya kata tadi bahagian B ada satu kajian kes. Kajian kes ni mungkin 20 markah sampai 30 markah. Meliputi soalan berbentuk kajian kes dan soalan berbentuk konsep dan aplikasi. Soalan 3 pula iaitu esei pilihan. Anda ada 2 soalan di sini, anda pilih satu saja soalan untuk anda jawab. Soalan yang anda rasa senang untuk skor. Jadi soalan pun berasaskan esei konsep. Calon perlu pilih untuk menjawab antara soalan 3 atau soalan 3 atau soalan 3B. Jadi nombor soalan menjadi 11, 12 dan 13. Next. Pentafsiran peperiksaan bagi subjek ini adalah berpusat bagi penggal 1 sampai penggal 3. Yang kerja khusus ditaksir oleh guru lah bersama dengan penyelaras bagi kerja khusus ini. Pemeriksa atau guru yang dilantik oleh MPM lah. Wajaran pemeriksa yang mentaksir peperiksaan anda adalah dilantik oleh NPM. Sorry tadi saya silap. Wajaran markah 75%, iaitu 3 penggal tambah, iaitu 25, 25 dan 25 atau 75% lah. Pelajar yang tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaan boleh mengulang semula subjek ini pada penggal yang ketiga. Next. Okay. Ini contoh soalan.
contoh-contoh soalan. Next. Contoh soalan bahagian B, dia bagi case. Yang ni soalan yang simple lah. Case, lepas tu soalan A dan B. Anda perlu jawab ikut petikan case tersebut. Lepas tu soalan bahagian 12 dan 13 adalah tidak berkaitan dengan case lah. Anda pilih satu soalan daripada soalan 12 dan 13. Okay, next. Jadi yang ni berkaitan kerja khusus, saya serahkan pada seorang cikgu lagi, iaitu Cikgu Ines. Persilakan. Okey. Boleh dengar suara saya? Okey kah Cikgu Mai? Okey. Selamat pagi kepada Mr. Ni yang dari PPD join kita. Kita tak perasan tadi ya. Sorry Mr. Ni ya. Selamat pagi. Kena tak apa tu. Thank you. Saya ingat student tadi, sebab itu saya cari mana siapa budak ni. Okey, minta maaf. Okey, terima kasihlah sebab sudi menyertai kami pada pagi ini. Okey, dalam taklimat mata pelajaran pengajian perniagaan. Baik, sebelum itu saya harap pelajar kalau ada apa-apa nak tanya nanti di akhir, mungkin pelajar bolehlah kemukakan soalan, sebab pada hari ini kita memang nak menjelaskan tentang subjek inilah, pendedahan kepada pelajar ya. Okey, dan sila dengarlah, jangan left ya di tengah jalan. Baik. Sebelum itu kita tengok sebelum kita tengok kerja khusus ya, saya nak maklumkan pada pelajar lah. Okay? Mata pelajaran pengajian perniagaan ini bukan nak takutkan anda, tapi salah satu daripada subjek yang agak sukar, agak tough sekiranya anda tidak fokus betul-betul terhadap subjek ini, sebab dia lebih kepada, bukan kita nak kata dia fakta, tapi dia campur fakta dengan situasi sebenar, dia saling berkaitan. Okey. Nah, satu kegangan kita sebab kita di sini di Sarawak macam kita tidak banyak pendedahan tentang dunia perniagaan, aktiviti bilangan, pengeluaran. Tetapi kalau pelajar berusaha, setakat ini kita tengok pelajar yang rajin, perlukan banyak pembacaan, sebab untuk menjawab soalan seperti yang Cikgu Chong kata tadi, bahagian A itu walaupun dia kata berikan, senaraikan, jelaskan, bezakan, sebenarnya fakta itu mesti tepat, betul, tak boleh salah. Fakta salah, walaupun huraian anda buat dengan betul, maka tidak akan diberikan. Fakta mesti betul. Jadi dia macam menghafal juga. Sebab itu ramai pelajar yang suka membaca, suka menghafal, rajin dengar apa yang cikgu suruh, cikgu ingatkan, memang dia boleh dapat A. Okay? Tapi ada pelajar yang sambil lewat dia ingat senang saja, itulah dia boleh jawab betul dalam exam, tiba-tiba keluar result dia hanya dapat C ataupun F. Bukan nak takutkan lah, nak maklumkan semua subjek lebih kurang sama. Dan untuk makluman pelajar semua juga, apabila anda dah masuk ke tingkatan 6, kamu dah dewasa, jangan main-main lah, sebab tujuan anda masuk ke tingkatan 6 adalah kita nak pergi ke universiti. Kita sudah ada tujuan hidup, ke mana kita nak pergi. Selepas itu, apa bidang kita nak capai. Dan subjek pengajian perniagaan ini salah satu daripada subjek yang sangat laku di pasaran. Bukan nak kata nak promote, tapi memang benar. Bila anda pergi ke universiti nanti, salah satu daripada subjek yang kamu wajib ambil adalah pengurusan ataupun perniagaan. Apa-apa sajalah, keuangan, pemasaran, periklanan. Jadi tingkatan 6 ini adalah asas dia, yang mana 13 bab yang kamu akan 13 bab lah ya, daripada SEM 1, SEM 2, SEM 3. 13 bab semuanya, di mana dia mencakupi tajuk yang sangat luas, sangat luas.
Dan untuk makluman kamu juga, pelajar-pelajar sekalian, SEM 1 kita ada 5 tajuk. 5 tajuk. 5 tajuk itu adalah sangat banyak ya, sangat luas. Sebab itulah kita dengan pelajar apa sekarang ni, tiba-tiba hari itu kita berlaku kekangan, kita bermulanya PDPR, kita jadi kelang kabut, pendedahan pada pelajar kurang, kita menghadapi masalah pada ketika itu. Tapi untuk kali ini, kita sudah membiasakan diri dengan suasana PDPR. Ya, jadi tajuk untuk semester 1 agak banyak, agak banyak. Walaupun tajuknya 5, tapi walaupun 5 itu sangat besar sebenarnya, tajuk itu sangat banyak. 5. Pengenalan pada perniagaan, pengeluaran, pemasaran, keuangan, dan juga sumber manusia. Kalau dekat industri, satu paper itu satu semester, tapi satu tajuk tu. Tapi yang kita tingkatan 6, dia jadi satu SEM. Kalau dekat industri, satu pengeluaran, dia satu paper. Tapi kita tidak, dijadikan satu tajuk kecil untuk SEM 1. Jadi jangan main-main lah ya. Topik dia sangat luas. Dan banyak yang kita perlu hafal fakta. Dan diingatkan jugalah, pelajar-pelajar sekalian sedia maklum. Baik, untuk SEM 1, SEM 2, SEM 3 itu adalah peperiksaan seperti yang Cikgu Chong maklum tadilah. Di mana di akhir semester kita ada peperiksaan. SEM 2 ada peperiksaan. Kemudian SEM 3 final. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, kerja khusus ini, dia kod kertas 946/4. Dia beza dia macam tu saja, Kod kertas kita adalah 946/1 adalah untuk SEM 1, 946/2 adalah untuk SEM 2, 946/3 adalah untuk SEM 3, manakala pula untuk kerja khusus adalah 946/4. Baik, kerja khusus ini kita buat di semester 3. Kerja khusus ini kita akan buat di semester 3. Dan banyak halangan yang berlaku lah di semester 3 ini. Kelas? Sebab itulah sangat ditekankan pelajar-pelajar semester 1 ini belajar betul-betul. Untuk SEM 1, kita lebih kepada hafalan fakta dan boleh menguraikan fakta itu dengan betul. Jika awak boleh menghafal, kamu boleh menguraikan dengan tepat, memang kamu boleh dapat A. Supaya kita tidak membuat ulangan. Memang boleh mengulang. Selagi tidak dapat A, kamu nak memperbaiki keputusan kamu, tolak pun kamu boleh ulang supaya dapat A. Tapi adakah masa cukup untuk anda? Sebab di semester 3, bayangkan kamu kena ulang semester 1, buat ulangan semester 2, semuanya berlaku di semester 3. Kerja khusus pun buat di semester 3. Paper semester 3 pun kamu kena belajar di semester 3. Macam mana tu? Jadi satu cabaran lah. Sebab kerja khusus ini buat di semester 3. Kalau pengajian AM dengan sejarah, mereka buat di semester 2. Nampak tak pelajar-pelajar? Pengajian AM, sejarah, kerja khusus dia di semester 2. BM pun di semester 2 dan sambung di semester 3. Tetapi pengajian perniagaan, kerja khusus kita buat di semester 3 tau. Jadi sangat beban lah, sangat beban. Apa yang cikgu-cikgu kami, Cikgu Chong, Cikgu Mek, kami bertiga lalui ya bersama dengan pelajar. Menghadapi kesukaran juga. Di mana pelajar kena tumpukan dengan kerja khusus, kena tumpukan dengan menghabiskan sukatan, kena tumpukan lagi untuk membaca ulangan. Jadi memang sangat ketatlah waktu di semester 3. Untuk itu, untuk taklimat kerja khusus ini, saya panjang lebar pula, jauh saya dah pergi tadi. Baik, kerja khusus semualah di tingkatan 6 ni. Kerja khusus ini, dia tajuk dia memang MPM, Majlis Peperiksaan Malaysia, mereka akan bagi kita tajuk awal lah.
Kalau sebelum PKP dulu, sebelum berakhirnya semester 2, kita sudah dapat tajuk kerja khusus, supaya guru-guru dengan pelajar-pelajar boleh memikirkan, mencari apakah tajuk, apakah kaedah, cara perbincangan dilakukan. Lagipun kerja khusus yang dibuat itu, tajuk yang ditetapkan memang sama semua untuk seluruh Malaysia. Cuma penyemak dia adalah guru-guru sekolah masing-masing. Kemudian penyelaras, kita ada penyelaras peringkat sekolah, peringkat negeri juga ada untuk penyelarasan. MPM pun boleh turun untuk membuat penyemakan. Jadi guru-guru memang ada aku janji memastikan bahawa kerja khusus yang anda buat adalah berkualiti, betul dan tepat. Jadi bukan cikgu sambil lewa saja dan anda pun pelajar-pelajar boleh buat sambil lewa, tidak. Tapi apa yang pasti, selalunya kerja khusus sangat membantu. Kerja khusus sangat membantu pelajar memperbaiki keputusan menjadi lebih baik. Sebab setakat ini, sekiranya anda membuat kerja khusus mengikut tarikh, masa yang ditetapkan, waktu menghantar, penyemakan, dan belum ada yang gagal lah. Belum ada yang gagal, malah belum ada yang dapat C lagi. Sebab guru-guru selalunya sekiranya pelajar belum mencapai tahap yang memuaskan menurut guru itu, dia akan suruh kamu buat lagi. Sehingga sampai satu tarikh perlu, tak boleh betulan lagi. Jadi sebab itulah saya kata kerja khusus ini sangat membantu. Jadi tolong dengar guru anda, guru kelas. Apabila buat kerja khusus, jangan tidak hantar. Bukan susahkan cikgu anda. Cikgu anda akan cari-cari kamu nanti. Bukan subjek pengajian perniagaan sahaja, tetapi bermula dengan semester 2 nanti kerja khusus. Cikgu sejarah, katalah nama dae adalah cikgu Su. B dan C cikgu Kong, kata silap saya. Cikgu tu akan, saya dengar dia selalu mencari. Jangan susahkan sebab sebenarnya anda adalah tolong diri anda. Kelas So, kalau pengajian perniagaan, biasanya kerja khusus setakat ini bukan subjek yang agak rumit, cuma kamu lebih banyak buat kajian. Sebelum PKP, pelajar banyak keluar. Membuat pematian, soal selidik, pergi ke syarikat, atau bank, mana-manalah organisasi. Tapi untuk SEM lepas, kita banyak lebih kepada dapatan maklumat daripada internet lah. Sebab kita tidak boleh keluar. Jadi kerja khusus akan dibuat secara, biasanya hasilan dia individu. Mencari maklumat boleh berkumpulan. Biasanya kita hadkan satu kumpulan 4 orang. Sebab dulu kita kena keluar, jadi pelajar kena pergi berempat dapatkan maklumat. Tapi hasilan dia individu dan memang ada perbezaan lah. Bukannya kongsi, buat satu esei, kongsi satu nama, tidak. Hasil dia buat sendiri-sendiri. Jadi itu yang kajian boleh dibuat secara individu atau kumpulan. Ada pelajar nak buat sendiri, tapi cikgu tidak galakkan anda lah. Kebiasaannya setakat ini, pelajar memang kita akan bahagikan kepada beberapa orang kumpulan, 4 satu kumpulan untuk mendapat maklumat. Kumpul maklumat, dapatkan sebanyak yang mungkin daripada maklumat itu akan menghasilkan satu tugasan yang lengkap. Jadi panjang penulisan seperti biasalah. Ini termasuklah kalau kajian, kerja khusus tugasan ini biasanya lebih daripada 25 muka surat. Sebab kadang kamu kena masukkan jadual, kena masukkan graf, cata, kaedah pengiraan. Seperti 2 tahun yang lepas, kata silap cikgu, analisis keuangan. Jadi mestilah ada graf, ada cata, ada jadual.
Itulah untuk kerja khusus ini. Oke, next, Mac. Slide. Oke ya. Baik. Seperti yang saya kata tadi, kerja khusus ini kertas 4, wajaran dia sama 25%. Jadi dia ada paper SEM 1, SEM 2, SEM 3, 25, 25, 25. So jumlah 75, tambah lagi kerja khusus 25. Nah, 25%. Oke, 25%. Nampak besar kan? 25. Kalau kamu dapat A kerja khusus, hasilan kerja Anda yang terbaik. Kalau cikgu suruh betulkan, Anda betulkan A itu sudah D, tahu. Oke, tapi malangnya, kenapa pelajar pengajian perniagaan ni ada yang dapat F? Sebab kerja khusus dia, cikgu nak tolong tak dapat. Paling dapat tolong pun B. B itu kalau B itu cuma 2.67, ataupun berapa persen saja. Jadi sebab itulah pelajar dapat F, sebab kerja khusus dia tak dapat tolong. Tapi kalau kerja khusus kamu A, kamu sudah 25%. 25% itu adalah untuk lulus pengajian perniagaan. Tengok Jadi, dan satu lagi, kerja khusus juga salah satu syarat wajib. Bukan saja pengajian perniagaan, tetapi semua subjek. Kalau Anda A3 semester, ASM1, ASM2, ASM3, tetapi kamu tidak menghantar kerja khusus, pun kamu gagal. Salah satu syarat untuk lulus mata pelajaran. Ingat kerja khusus. Oke, jangan main-main mesti hantar. Oke. Ya? Boleh ya? Mesti salah satu. Ada pelajar kata dia tak hantar, habislah ya, tak boleh. Dia mesti semua, satu syarat. Okey. Baik. Siapa pemeriksa kerja khusus anda? Okey. Untuk pelajar sekolah kita, kitalah bertiga. Cikgu Chong, Cikgu Mackenzie dan saya. Okey. Kami akan menyemak bersama-sama. Akan buat penyelarasan, guru-guru akan taklimat dulu di peringkat SIBU. Okey, penyelarasan. Okey, JU akan maklumkan untuk inilah. Okey, untuk penyemakan. Jadi cikgu-cikgu memang akan memastikan kerja khusus yang anda buat itu, okey, yang hasilan yang terbaik. Banyak faedah kerja khusus ini, sebab bila anda dah berlatih membuat kerja khusus di peringkat STPM, suatu hari anda pergi ke universiti, penghasilan tugasan sudah menjadi perkara yang sangat mudah bagi anda. Ini salah satu. Memang Form 6 anda menghadapi kesukaran, sebab ini mungkin first time. Tapi saya rasa sekarang ni subjek STM pun sudah ada kerja khusus. Baik, wajaran kerja khusus, ini dia. Wajaran kerja khusus pengajian perniagaan. Keseluruhan tadi 25, tetapi di dalam kerja khusus itu, hasil penulisan kerja khusus kamu adalah 90 markah. Manakala pembentangan, sebab setiap kerja khusus kita ada pembentangan, ada tarikh dan pelajar akan membentangkan. Pembentangan 10%. Esei hasil kerja khusus 90. Nanti kita akan pergi kepada wajaran dia. Wajaran dia 25 lah, macam tu. So markah penuh 90 untuk penulisan, 10 untuk pembentangan dan soal jawab. Jadi individu membentang secara individu, tak ada kumpulan hasilan kerja dia. Soal jawab, biasanya 3 orang guru hadir sekali lah untuk pembentangan. Pelajar ada waktu. Jadi penyelarasan memang dilaksanakan lah, supaya pemarkahan itu berdasarkan kriteria yang sepatutnya. Pemantauan juga memang akan dibuat berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. Kita ada jurulatih utama negeri yang dilantik oleh NTM dan JPM. Jadi penyemakan ini pun bukan perkara yang mudah juga. Jadi saya harap pelajar maklumlah. Untuk pengajian perniagaan, sekali lagi diingatkan di semester 3.
semester 3. Jangan tanya semester 1. Jangan tanya di semester 2. Tapi berlaku di semester 3. Untuk itu saya ingatkan, SEM 1 jangan mengulang. SEM 2 pun jangan ulang. Dapatkan result yang terbaik. Kecualilah kita tak dapat apa nak jadi ya. Baik. Ada lagi ke Mek? Slide next. Tak ada? Saya ingat tentang subjek, kalau cikgu cakap saja mungkin kita beri peluanglah kepada pelajar untuk sesi soal jawab. Baik, saya serahkan pada Cikgu Mek untuk handle. Nanti ada apa-apa nanti kita sambung lagi lah, tambahkan apa yang tak cukup. Thank you Cikgu Mek. Okey, terima kasih kepada Cikgu Chong Chung Seng dan juga Cikgu Agnes atas perkongsian dan juga taklimat pada sebentar tadi. Okay, sebelum kita pergi pada sesi soal jawab antara pelajar dan juga guru, mungkin kita boleh memberi ruang kepada Cik Ni daripada DPD Sibu untuk memberikan sedikit dua kata lah, kata amanat ataupun sedikit pemberitahuan lah. Dengan ini kami mempersilakan Mr. Ni untuk memberikan sedikit kata-kata. Ya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada cikgu-cikgu dan murid-murid yang menghadiri taklimat pada pagi ini. Pesanan saya kepada murid-murid ialah kita harus bersikap serius dan rajin dalam sesi semasa kita belajar tingkatan 6. Sebab yang merupakan satu haluan kita ke universiti selepas ini. Jadi memang ini harapan PBD lah. Jadi kita terang usaha kita untuk memastikan budak belajar itu kita selalulah akan membantu. Kalau budak mau pindah ke apakah, kita akan usahakan jugalah. Jadi untuk yang seterusnya itu ialah kena pastikan pihak sekolah kena pastikan murid yang tingkatan 6 bawah ini sama ada mereka sudah terima vaksin ataupun belum terima vaksin COVID-19 itu. Okey, itu daripada saya lah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Mr. Ni daripada PBD Sibu atas kata-kata tadi dan diharap semua pelajar mengambil serius tentang apa yang telah ditaklimatkan pada hari ini sebab ianya memberikan kesanlah sedikit sebanyak terhadap kamu punya cara pembelajaran selepas ini. Okay. Jadi untuk sesi soalan jawab, cikgu akan buka sesi soalan jawab ni mungkin beberapa soalan yang berkaitan dengan sukatan pelajaran ataupun dari segi kaedah penafsiran. Dengan ini cikgu akan buka kepada semua pelajar. Sekiranya ada soalan boleh utarakan secara live audio ataupun secara video ataupun boleh bertanyakan soalan di dalam info message ataupun di chat room kita. Okay, mungkin kita bagi masa sehingga 10 minit untuk sesi soal jawab. Okay, Jenny Solomon raise hand. Okay, sila bertanyakan soalan lah. Tak ada masalah. Teruskan. Okey, Jenny Solomon memberikan soalan di dalam bahagian chat. Soalannya adalah bagaimana dengan buku rujukan? Okey, buku rujukan ataupun buku yang digunakan untuk pembelajaran. Okey, soalan ini saya rasa kita rujukan kepada ketua unit kita iaitu Cikgu Chong Chung Seng untuk menjawab soalan ini. Silakan. Terima kasih pada Jenny Solomon yang telah bertanya tentang buku rujukan. Okay. Selain modul yang kita minta anda untuk beli di kedai Yuhong, kita dah letak di kedai Yuhong. Modul yang selalu kita gunalah sepanjang yang telah lama
Yang berkaitan buku rujukan, jika pelajar tiada kekangan kewangan, anda boleh belilah di mana-mana kedai stationery atau kedai buku. Tapi hati-hati, kena patuhi SOP lah kalau ke pasar sana. Walau bagaimanapun, buku kita hanya pakai modul yang kita sediakan itu di kedai Yuhong. Anda sepatutnya dah dimaklumkan oleh guru anda untuk membeli modul tersebut. Tapi tiada halangan, jika anda tiada kekangan kewangan, anda boleh beli juga buku tambahan atau rujukan di mana-mana kedai berkaitan subjek pengajian perniagaan ni. Tapi anda boleh tengoklah penulis dia, kalau Cikgu Azli atau penulis yang lain, Moktaped dan sebagainya, boleh dibelilah. Cikgu Azli atau penulis dia Moktaped. Okay. Jangan lupa beli buku modul di kedai Yuhong yang terdapat di Sibujaya tu. Kedai Yuhong, siapa tak tahu boleh bertanya. Okey, terima kasih Cikgu Chong Kim Seng. Okey, kita beri laluan kepada Olivia Andrew, ya. Sila tanyakan soalan. Boleh bertanya secara cakap juga lah, secara live lah. Okey, Olivia, soalannya adalah berapa buku yang harus dibeli? Okey, berapa buku yang harus dibeli untuk sesi pembelajaran? Okay, Cikgu Chong ataupun Cikgu Ignas boleh menjawab? Bagi saya lah, memang buku modul memang bahan utama kita lah setakat ini. Kalau anda hafal semua yang ada dalam buku modul atau memahami apa yang ada dalam buku modul lah, okay, saya rasa sudah banyak membantu anda atau mencukupi. Tapi jika anda tiada masalah kewangan, maka anda boleh beli juga ikut minat sendiri di mana-mana kedai buku. Ataupun ada cadangan buku dari Cikgu Ernest mungkin, Cikgu Ernest. Setakat ini tak ada. Okey kelas, memang kita jadikan modul modul itu satu buku utama kita lah, bahan utama kita. Sebab contoh-contoh soalan, past year question, memang guru-guru akan beri pada anda. Okay? Teknik menjawab, kita akan belajar nanti banyak bahan edaran. Jadi kalau pelajar nak beli di kedai boleh, okay? Tapi memandangkan sekarang, okay, pergi saja sebab Cikgu Chong sudah tinggalkan satu set soalan, satu set modul. Jadi pelajar pergi saja ke kedai buku Yuhong. Mungkin ada yang sudah dicetak, boleh beli. Saya ingat harga dia lebih kurang 5 ke 6 ringgit. Okay, photostat tu. Okay kelas, boleh pergilah. Okay, lepas ni tengah hari ni dapatkan. Okay, buku modul itulah jadi bahan utama kita. Okay, yang lain semua edaran. Betul kan Cikgu Chong, Cikgu Mek? Kita pakai ni ya? Ya, memang kita pakai dari dulu kan, buku modul tersebut. Ya, betul. Kita akan gunakan buku modul lah secara kan. Okay, next question. Terima kasih. Ni dia, ni kan. Ni. Cuma ni ya. Boleh dapatkan di kedai ya. Photostat tu, kalau kamu pergi ke kedai Yuhong, terpulang pada kamu lah modul tu sebab dia photostat. Kalau kamu nak yang cantik, kamu minta dia binding lah sendiri, terpulang pada kamu set-set dia. Ini 2019, sebenarnya ada yang terkini 2020, 2021 tak adalah 2020, tapi set tu tak sampai lagi. Cikgu ada buat pesanan 2020, okay, modul. Cuma tak sampai lagi dekat kedai. Bukan, cikgu beli melalui pos tapi tak dapat. Jadi yang Cikgu Chong hantar tu mungkin 2017. Masih sama saja, cuma past year question je tak masuk. Soalan tahun lepas yang tak masuk dalam.
isi semua sama. Okey, jadi pergilah ke kedai Yung Hong. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Cikgu Agnes atas penjelasan tadi. Cikgu Chong pun sudah memberikan penjelasan di bahagian info message, iaitu buku modul boleh dibeli ya ataupun ditempah di kedai Yung Hong. Semua tahu kedai Yung Hong di mana kan? Itu adalah kedai alat tulis lah di Sibu Jaya. Okay, anggaran harganya adalah RM5 hingga RM6 saja. Okay, so kita menggunakan modul yang 20%. Okay, seterusnya soalan daripada pelajar. Mungkin ada yang nak bertanyakan tentang dari segi pentaksiran ke, dari segi cara soalan ke, banyak ada. Ada? Okey, Olivia, sorry. Siapa yang mengatakan? Okey, Olivia, masih ada soalan? Ataupun kita pergi pada Amelia Lika. Okay, Amelia Lika. Okay, Amelia Lika memberi soalan. Pentaksiran secara berpusat macam mana? Okey, yang ini saya jawablah. Untuk pentaksiran secara berpusat itu adalah dari segi peperiksaan awam lah, peperiksaan awam yang dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia iaitu NPM, dan peperiksaan secara berpusat ini dilakukan secara peperiksaan lah, okay, yang perlu diambil lah setiap semester, iaitu semester pertama ataupun ulangan pertama, semester yang kedua, ulangan yang kedua ataupun semester yang ketiga. Okay, untuk semester ketiga kebiasaannya tidak ada ulangan lah. Okay, yang ada ulangan adalah penggal pertama, okay, dan juga penggal yang kedua. Okay, sekiranya keputusan tidak cukup baik dan perlu diulang. Okay. Itu dari segi pentaksiran secara berpusat. Okey, McBride, ada soalan McBride? Kiranya ada soalan, sila ajukan. Okey, McBride, boleh bertanyakan soalan. McBride, ada soalan? Mungkin dia tidak ada soalan kot. Okey, kalau tidak ada, siapa yang ada soalan lagi? Kalau ada soalan lagi, cikgu akan bagi satu last question untuk pagi ini sebelum kita ke sesi yang terakhir nanti . Okay, Nur Manisha. Okay, Nur Manisha ada soalan. Okay, macam mana ujian penggal 1 nanti cikgu? Okay, kami perlu pergi ke sekolah untuk menjawab peperiksaan. Alright, ini saya beri kepada Cikgu Chong dan Cikgu Ines untuk menjawab. Silakan Cikgu Chong dan Cikgu Ines. Jawab Cikgu Chong, jawab Cikgu Chong. Penggal 1 sampai penggal 3, setiap kertas peperiksaan ni anda perlu pergi ke sekolah untuk menjawab peperiksaan lah, macam peperiksaan SPM anda tu lah. Okay. Tapi waktu pandemik ini kamu kena ikut arahan dari semasa ke semasa lah, ikut arahan pihak KPM bila mungkin ada penangguhan dan sebagainya. Macam dulu, saya faham yang anda SPM dulu memang ada banyak kekangan waktu pandemik ini. Tapi kita ikut yang biasalah, setiap peperiksaan penggal anda perlu ke sekolah, macam peperiksaan SPM tu lah.
Cikgu Enas ada tambahan? Tak ada, tak ada. Okey, terima kasih kepada Cikgu Chong dan juga Cikgu Enas. Okey, sebelum kita sekiranya tidak ada soalan lagi, semua melihat pada in-call message lah. Cikgu ada berikan satu link untuk kehadiran pada hari ini. Jadi mohon kepada semua pelajar yang hadir pada hari ini, Cikgu harap semua pelajar hadir pada hari ini untuk mengisi kehadiran ini sebagai rekod untuk kehadiran pada sesi taklimat pada pagi ini Dan sebelum kita pergi, Liviana ada soalan? Okey, mungkin ada soalan. Sila ajukan soalan anda, Liviana. Selamat pagi, Cikgu. Ya, selamat pagi. Saya nak tanya, yang buku rujukan yang beli kat kedai tu ada dalam bentuk belum di photostat kah? Maksud saya ni kalau boleh print sendiri kat rumah, di rumah kah apakah? Dia ada bentuk dalam dokumen kah? Macam send dalam tele tu kami boleh print sendiri macam tu. Okey, Cikgu Agnes dan Cikgu Chong boleh menjawab soalan ini? Berkaitan untuk beli buku rujukan, saya rasa anda hold dulu ataupun anda cuba guna buku modul dulu. Lepas tu anda fahami dulu silibus dia, atau kita dah mula mengajar nanti anda dah tahu apa dia subjek mengajar perniagaan ni. Kemudian itulah tiada paksaan. Jika anda rasa tak cukup buku rujukan, anda boleh beli saja lepas anda mengenali subjek ini. Barulah anda guna duit anda dengan bijak. Pergi beli mana-mana buku yang anda rasa sesuai. Tetapi di peringkat kita hanya guna yang buku modul lah. Anda cuba dulu, fahami dulu dan kenali dulu, baru anda pergi mencari buku rujukan tambahan. Sekejap, saya banyak. Sebab saya sekarang ni bukan dekat bahagian Sibujaya, tak dekat dengan kedai. Bukan dekat Sibujaya lah maksud saya ni. Itulah kalau ada bentuk dalam file PDF tu, saya boleh print sendiri daripada kawasan saya sini. Sebab saya bukan dekat Sarawak macam tu. Okey, Liviana, kamu tak balik lagi ke Sarawak? Bila nak balik ni? September kita dah mula kelas. Dalam urusan. Dalam urusan, okey. Pastikanlah September sudah, kalau tak silap saya kita 6, kita sudah mula belajar bulan September ni. Okey. Soft copy, kita tak ada soft copy lah modul ni. Tapi kalau kamu adik kepada Liana kan. Jadi Liana ada modul ini. Mungkin cuma itu sajalah, modul Liana tu sudah foto sebab dia banyak conteng-conteng. Mungkin kamu minta Liana post pada kamu sajalah. Ataupun dekat kedai di sana, sebab susah nak cari kedai banyak tutup kat sana. Minta kawan ambil gambar sajalah sebab kita memang hard copy saja, tak ada soft copy. Okay, check. Thank you. Kita tak ikutkan soft copy modul ni. Ataupun macam ni lah, ini cadangan saja. Mungkin Cikgu Anas ataupun Cikgu Chong, sekolah kita pun ada hard copy kan. Kamu scan bahagian depan sahajalah. Mungkin bak warga sahaja terlebih dahulu untuk dia lah. Boleh boleh Ni saya baru tahu Liviana dari Semenanjung dia ada masalah dapat modul. Tiada masalah, memang ada banyak nota kopi. Nanti saya akan sharekan pada dalam grup Telegram lah. Memang ada. Okey, Cikgu. Ada satu lagi Cikgu Mike. Ada satu lagi. Huraian sukatan untuk itu. Betul. Huraian sukatan. Huraian sukatan untuk pengajar perniagaan. Cikgu akan share kepada semua pelajar selepas ini di Telegram masing-masing lah. Di Telegram mungkin melalui guru datang nanti.
guru mata pelajaran untuk share secara PDF, dan semua mesti merujuk kepada pada sukatan pelajaran nantilah, supaya kamu semua tahu apa yang ada terkandung dalam mata pelajaran pengajian. Jadi rasanya kita dah selesai di sini. Okay, mungkin ada apa-apa tambahan lagi sebelum kita mulai, ya Cikgu Chong, ada tambahan? Okey, terima kasih kepada Cikgu Max sebagai host kita hari ini, pada Mr. Ni dan Cikgu Agnes. Jadi untuk kata terakhir lah, saya mohon semua pelajar tingkatan 6 mesti serius menghadiri PDPR pada tanggal 1 ini. Kita tak tahu, mungkin KPM kata kita akan buka sekolah tidak lama lagi. Sebelum buka sekolah tu, kehadiran anda untuk PDPR adalah sangat penting. Pastikan 100% lah kehadiran. Pastikan anda hadir dan membuat semua kerja atau latihan yang cikgu bekalkan, supaya anda tidak ketinggalan dalam pelajaran dalam subjek ini. Itu saja peringatan. Terima kasih Cikgu Mac. Okey, terima kasih kepada Cikgu Chong atas peringatan tadi. Cikgu Agnes, mungkin ada peringatan sebelum kita tamatkan kita punya kalimat. Okey kelas semua silalah peka kepada maklumat dari semasa ke semasa yang cikgu-cikgu kamu bagi, macam jadual yang sudah disediakan. Okey, jangan jadikan tu alasan lah. Kadang-kadang guru-guru anda takkan guna Google Meet sepanjang masa, jangan risau. Kita pun faham jugalah masalah pelajar. Tetapi latihan tetap diberi, kerja tetap diberi. Kita akan hantar dalam Telegram group subjek masing-masing. Semua subjek okey. Saya sebagai guru tingkatan 6 Anda memang saya akan pantau dan saya akan tanyalah guru subjek kamu, Cikgu BM kamu, Cikgu David, pengajian am kamu, Cikgu Razina, muid kamu, Cikgu Nasir Rifudin, siapa lagi, Cikgu Su adalah Cikgu Sejarah anda. Jadi pastikan semualah. Macam hari ini saya tengok ada 2 orang pelajar 6 Anda tidak hadir, tidak join kita. Mana mereka 2 ni pergi? Mungkin ada dah masuk lah. Okay, mungkin ada yang dah join setakat ni, ataupun masalah lain ke. Tapi saya haraplah semua buat kerja. Okay, pastikan semua ikutlah. Jangan tidak hadir PDPR, itu sangat penting. Okay, latihan jangan tak buat bila cikgu suruh buat. Okay, anda dah dewasa. Dan satu lagi sekarang ni saya dimaklumkan sekarang ni vaksin adalah walk-in saja dekat Indo Stadium tu. Jadi kalau anda dah berumur 18 tahun ke atas boleh pergi saja. Okay, boleh pergi saya ingat. Sebelum kita buka sekolah lah, pastikan kita sudah dapat vaksin. Sebab cikgu pun 2 hari yang lalu bawa pergi ke sana, memang walk-in. Banyak lagi tu dos. Okay, bagi yang belum lah. Okay, pelajar Form 6. Okay, pergi Indo Stadium. Sibujaya saya tak tahulah, Indo Stadium banyak. Okay, baik. Tak ada banyak yang saya nak maklumkan. Mungkin dari semasa ke semasa kita ada kumpulan grup, ada apa-apa kelas, pada pelajar kelas lain pun. Semualah yang lower 6 ada apa-apa kekurangan tentang pelajaran, okay, kita bertanya. Barulah kita tak sesat jalan. Baik, itu sajalah. Okey, terima kasih kepada Cikgu Agnes. Alright, kita kata-kata yang terakhir daripada Mr. Ni mungkin ada sebelum saya tamatkan. Tiada, thank you.